إلى النبي محمد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرتي الشيخ الفطاني وإمام الغزالي شهد الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Maka kataku, ketahui olehmu pertama-tamanya bahawa takwa pada kata syuyukh kami rahimahullah ta'ala iaitu menyucikan dia hati daripada dosa yang tiada mendahului daripadamu, umpamanya hingga dijadikan oleh hamba daripada kuat citanya itu atas meninggalkan dia, yang memelihara akan antara hamba dan antara segala maksiat. Demikianlah kata Syekh kami rahimahullah ta'ala. Dan demikian lagi asal lafaz taqwa pada lughah, iaitu daripada wiqayah, dikatakan waqa, yaqi, wiqayah, waqwa. Maka ditukar waw akan ta, seperti kata mereka itu, yakni Arab, padal wakalan dan atukalan, maka jadi takwa. Maka tiba-tiba tatkala hasillah peliharaan antara hamba dan antara maasi, daripada kuat azamnya atas meninggalkan dia dan ditetapkan hatinya di atas demikian itu, maka disifatkan dia ketika itu orang yang muttaqi. Dan dikatakan kerana demikian itu at-tabarru'ah, yakni melepaskan dan memutuskan dan menetapkan takwa pada hati. Bermula takwa disebut pada Quran atas 3 perkara. Hanya ni Imam Ghazali nak hurai lagi secara terperinci berkaitan apa yang dikatakan at-taqwa itu. Lebih terperinci, lebih mendetail, ya. Sebab asli daripada soalan yang dikemuka oleh Imam Ghazali, hurai kepada kami dengan lebih detail, lebih tafsir berkenaan takwa. Jadi yang pertama-tama Imam Ghazali bagi tahu takwa ni memanglah perkara yang cukup penting dan mustahak. Bersesuaian pentingnya dan mustahaknya, tingginya nilai takwa itu, maka nak dapat pun dia payahlah. Nak dapat dia pun memang susah. Benda yang berharga ni memang payah nak dapat, kan? Macam disebut Imam Ghazali sebut semalam, dia kata apa?
fa innal makarima ala hasabil makarih wa innal lazat ala hasabil mu'nan. Sesungguhnya kemuliaan itu mengikut kadar kebencian. Jadi benda yang mulia ni kita terpaksa menghadapi yang kita tak suka, yang kita benci tu. Lagi tinggi kita nak benda tu, lagi banyak kebencian yang kita hadapi. Wa innal lazat ala hasabil mu'nan. Sesungguhnya kesedapan itu, sedap itu, lazat itu mengikut kadar belanja. Nak makan sedap, kena belanja banyak lah. Kalau belanja sikit, nak sedap macam mana lah. Bila dah kita faham, maka Imam Ghazali nak perincikan lagi. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ketahui olehmu. Olehmu ni hai salik lah, hai murid, orang yang menuntut kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Pertama-tama bahawasanya takwa pada syuyuh kami. Pengertian takwa mengikut syuyuh. Syuyuh ni syekh-syekh lah. Tok syekh. Satu syekh, banyak syuyuh. Tok syekh sufi ni kata apa? Rahimahullah ta'ala. Iaitu menyucikan dia hati daripada dosa yang tiada mendahului daripadamu umpamanya. Menyucikan hati, bersihkan hati, tak mau buat dosa yang kita tak pernah buat. Kita tak pernah minum arak. Jadi kita jaga hati kita elok-elok, kita tak mau minum arak. Itu nama muttaqi, takwa. Kalau dosa itu pernah buat, itu nama taubat. Dia biasa minum arak, lepas tu dia nak melepaskan hati dia, tak berazam, tak mau buat dah, itu namanya taubat. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi orang panggil at-taib. Taibun, orang yang bertaubat. Sebab mereka biasa minum arak, biasa sembah berhala. Tapi para Nabi orang tak panggil taib, orang panggil dia muttaqi. Sebab Nabi tak pernah sembah berhala, Nabi tak pernah minum arak, Nabi tak pernah buat dosa. Sebab itu tak boleh dipanggil mereka taibun, taib, orang yang bertaubat. Tapi disebut mereka muttaqi. Mereka golongan yang terpelihara daripada dosa. Jadi takwa ni menyucikan hati, jaga hati, berazam sungguh-sungguh tak mau buat dosa yang kita tak pernah buat. Kita tak pernah berzina, kita azam tak akan berzina. Kita tak minum arak, kita akan berazam tak akan minum arak. Kita tak biasa berjudi, berazam tak akan buat judi, tak akan berjudi. Itu namanya muttaqi, orang yang bertakwa. Arti takwa itu kata Syekh Sufi, menyucikan hati daripada dosa yang kita tak pernah buat. Tak ada cita-cita nak buat dosa tu, tak ada. Kalau menyucikan hati daripada dosa yang pernah buat, itu nama taib, namanya taubat. Itu beza. Tiada mendahului daripada dosa umpamanya, seumpama dosa. Dosa ni ada dosa usul, akidah. Ada dosa berkaitan dengan syariah, meninggalkan wajibat, keperintah Allah Ta'ala. Ada dosa yang kita buat kerana mengerjakan larangan Allah. Jadi dia kira seumpama, dia panggil manzilah, kumpulan. Macam orang nak bertaubat, dia tak boleh bertaubat, aku ni dosa sebab tinggal semayang, atau ni aku bertaubat tak mau tinggal semayang, tapi puasa tinggal lagi, tak mau. Termasuklah semayang, puasa dan segala perintah Allah. Kita bertaubat, semua ni kita taubat. Dia panggil manzilah. Apa hang dosa hang apa lagi? Dosa aku mengerjakan larangan Allah.
seperti minum arak, berjudi, berzina. Oh, tahun ni aku nak bertaubat pasal judi. Yang berzina tu nak buat lagi. Dia tak mau. Dia mesti grup, dia panggil manzilah, kumpulan. Takwa pun begitulah. Berazam sungguh-sungguh tidak akan melakukan dosa yang kita tak pernah buat. Itu dipanggil muttaqi atau takwa. Hingga dijadikan oleh hamba daripada kuat citanya itu atas meninggalkan dia. Jadi dijadikan cita-cita, azam, himmah yang tinggi ni. Nak tak mau tinggal apa, nak menyucikan hati daripada buat benda yang dilarang oleh Allah tu, yang dosa tu kita tak pernah buat tu, itu namanya takwa. Maksudnya takwa memiliki satu azam yang tinggi, takkan buat dosa, takkan buat apa yang dilarang oleh Allah, ataupun tidak akan meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Itu dinamakan takwa. Itu dinamakan takwa. Azam yang tinggi, azam yang kuat dibina dalam diri dia, hingga azam itu menolak benda-benda maksiat. Azam itu menolak daripada meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu takwa. Kata setengah syuyukh, Tok Sufi, syekh kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali banyak syekh dia. Dia panggil syuyukh, masyayikh. Itu dia. Kuat citanya itu atas meninggalkan dia, meninggalkan maksiat tadi ni, yang memelihara atas antara hamba dan antara segala maksiat. Maka kuat azam ni terpelihara hamba tu dengan maksiat. Dekat benda, tak buat, tidak melakukan. Kenapa dia tak lakukan? Kerana dia memiliki takwa yang tinggi. Takwa ni kekuatan cita-cita, himmah yang kuat hingga menjadi dinding antara dia dan antara maksiat. Itu dinamakan takwa. Setengah kata masyayikh ataupun kata tuyuh tok guru pada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Demikianlah. Kata syekh kami rahimahullah ta'ala, syekh kami ni tok guru pada Imam Ghazali, Syekh Abu Bakar Al-Waraq. Dia ni yang panggil dia Imam Haramain, imam dua tanah haram. Dia jadi imam di Mekah, jadi imam di Madinah. Kan? Dia kata apa? Dan demikian lagi, asal lafaz takwa pada lurah. Di Tok Guru dia kata, kalau hampa nak tahu apa itu takwa, hampa tengok takwa ni dia mai pada mana, mari pada mana. Asal perkataan takwa tu takhaf waw ya, ya tak ada titik, takwa. Takwa ni mari mana? Ambil daripada mana? Baik tu ulama-ulama bila dia menghuraikan sesuatu tu, dia ambil pada lugah, makna pada syarak, supaya kita boleh memahami hakikat benda tu sebenar-benarnya. Ya. Macam kita kata zakat. Zakat ni ambil daripada mana perkataan dia? Zakah atau zaki. Maka ulama kaji zaki ni atau zakah tu artinya bersih. Wa yu'allimuhum wa yuzakkihim wa yu'allimuhul kitab wal hikmah. Wallazi arsala rasulahu allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Kami bangkitkan seorang rasul diberi huda dan petunjuk. Apa kerja Nabi? Nabi ni wa yu'allimuhul kitab wal hikmah wa yuzakkihim wa yu'allimuhul kitab wal hikmah. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang membangkitkan seorang rasul, yang mana kerja rasul ini wa yuzakkihim, zakki, yuzakki,
Zaki itu artinya bersih. Maka Nabi didatangkan oleh Allah untuk membersihkan akidah para sahabat. Maka zakat itu artinya bersih. Maka ulama kata zakat, siapa keluar zakat membersihkan harta. Ambil daripada makna zakat itu an-numu wal barakah. Bertambah gemuk dan bertambah berkat. Kalau keluar zakat tu, harta kita bertambah berkat. Kira macam tu. Begitu juga takwa. Kalau kita nak tahu hakikat takwa, sebenar-benar arti takwa, Tok Guru Imam Ghazali kata, kamu tengok daripada mana asal lafaz takwa pada lugah, pada segi bahasa, iaitu daripada wiqayah. Takwa ni adalah kata-kata terbitan atau masdar. Dia wiqayah. Dia ambil yang dikatakan pada waqa, yaqi. Waqa fi'il madhi, yaqi fi'il mudhari'. Datanglah wiqayah. Wiqayah tu masdar dia. Daripada apa nama wiqayah tu satu lagi wiqayah wa waqwa. Wiqayah waqwa. Waqwa, yaqi, wiqayah, waqwa. Maka perkataan waqwa itu ditukar. Waw itu akan ta. Jadilah takwa. Seperti kata mereka itu bahasa Arab waklan. Maka at-tukalan dia bubuh ta jadi at-tukalan. Dia adalah sebab ditukar dia daripada waw pi jadi ta tu. Begitulah waqwa kemudian ditukar jadi takwa. Jadi nak katakan bahawa waqwa takwa ini berasal perkataan waqa atau yaqi. Waqa atau yaqi ni kalau kita tengok dalam kamus maknanya pelihara. Pelihara hati. Jaga hati. Berhati-hati memelihara hati kita daripada nak melakukan maksiat. Macam orang pernah tanya Sayyidina Umar, apa itu takwa? Umar tanya, pernah ada hampa berjalan dalam hutan yang penuh dengan duri? Pernah. Jalan macam mana? Kami berjalan dengan berhati-hati. Itulah orang bertakwa. Sentiasa berhati-hati. Ini tak tahu cakap ikut dan tak berhati-hati langsung. Mana ada zikir Allah, 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 mana ada? Sekali budak pondok balun tak jawab. Ni hang hadis, hang tak mahir bidang ilmu tasawuf. Kalau hang betul-betul nak ambil jumpa Syekh Tariqat Naqsyabandi, Tuan Naqsyabandi ni zikir dia Allah, 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 ambil jumpa Tok Guru Naqsyabandi tu. Dia boleh bagi huraian satu. Qulillah summa zarhum fi khawdihim yal'abun, kata Allah. Surah Al-An'am ayat 91. Kata oleh Muhammad, Allah summa zarhum fi khawdihim yal'abun, kemudian kamu tinggalkan mereka duk buat main. Puak-puak ni duk main rebut jawatan beramteri lah apalah, tinggal mereka ni. Allah suruh kita disebut Allah, 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 Allah. Bukan satu, banyak. Ayat Quran tu banyak sangat. Kan? Bila orang tanya Nabi, apa itu Islam? Nabi kata antahul Rabbi Allah. Summa tastaqima kama umirta. Kamu kata Allah dan kemudian kamu istiqamah melaksanakan perintah Allah. Banyak lagi ayat Quran tu banyak. Kutu dia jawab berlambak-lambak hujah-hujah bahawa zikir Allah itu makna kata memang disuruh oleh Allah Ta'ala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana tak ada sifat takwa, tak berhati-hati. Terus luar. Jadi orang bertakwa ni dia berhati-hati. Dia cermat. Cermat dalam tindak tanduk dia. Ya. Maka jadi takwa. Maka tiba-tiba
tatkala hasillah pemeliharaan antara hamba dan antara maasi, daripada kuat azam atasnya meninggalkan dia. Jadi oleh kerana perkataan takwa ini dia daripada waqwa dan daripada wiqaya, daripada kata asalnya waqa atau yaqi. Kita tengok kamus artinya pelihara. Maka makna kata takwa ini memelihara hatinya dengan azam yang kuat daripada nak melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka jadilah takwa itu, makna kata azam yang kuat dalam diri dia, jadi benteng antara maksiat. Kan? Antara dia dan antara maksiat. Jadi bila dia ada kekuatan takwa, ada orang ke tak ada orang ke, dia tetap dengan azam dia yang kukuh, tidak akan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna takwa. Jadi antara azam ni, daripada kuat azamnya akan meninggalkan dia maksiat tadi, dan ditetapkan hatinya atas demikian itu. Jadi kuat azam, hatinya kukuh, tidak akan melakukan maksiat. Inilah orang yang bertakwa. Baik tu Sayyidina Umar pesan kepada tentera Islam, bertakwa kepada Allah. Kekuatan kerana pertolongan Allah yang sampai kepada kita kerana kita ada takwa, kita meninggalkan maksiat. Kalau kita buat maksiat macam musuh-musuh maksiat, kita akan tak dapat lagi pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disifatkan ketika itu orang yang muttaqi. Dikatakan orang itu orang yang muttaqi. Nabi ada kata, Nabi kata apa? Innamal muttaqin, innamal muttaqun muttaqina litarkihim mala ba'sun. Innamal muttaqun muttaqina litarkihim mala macam mana makna dia? Maksudnya begini, yang dikatakan bertakwa itu dia meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan mudarat. Benda yang tak mudarat ni benda halal. Hazaran amma bihi ba'sun, kerana takut perkara yang mendatangkan mudarat. Benda yang tak mudarat, benda halal. Jadi orang yang bertakwa macam mana? Dia jaga diri dia, dia tak ambil yang halal itu melainkan sikit ya. Kerana apa? Kerana dia takut jatuh pada benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu dia budayakan hidup dia secara biasa, cara khana'ah, memadai yang sikit, supaya bila hidup dengan budaya macam ni, terpelihara diri dia daripada melakukan benda-benda yang haram. Hazaran amma bihi ba'sun, kerana takut jatuh pada yang haram. Itu makna dikatakan orang yang muttaqi. Dan dikatakan kerana demikian itu at-tabra'uh, yakni melepaskan hati daripada teringin nak melakukan benda-benda yang salah atau maksiat, dan memutuskan hati dan menetapkan takwa pada hati. Dengan ada sifat takwa kuat, punya azam yang kukuh, tidak akan melakukan maksiat, benda-benda salah, benda yang Tuhan tak suka ni. Inilah makna kata terpelihara orang tu daripada maksiat dengan sebab dia memiliki kekuatan azam yang tinggi. Kekuatan itulah yang dinamakan takwa. Betul. Kemudian Imam Ghazali lanjutkan lagi, bermula takwa disebut kepada Quran atas 3 perkara. Dalam Quran Imam Ghazali sebut takwa ni ada 3 macam. Pertama, makna khasyah dan haibah.
Seperti firman Allah Ta'ala, wa iya yafattaqun. Wa iya yafattaqun. Dan kepada akulah hendak kamu takut. Wa qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, wattaqu yawman la turja'una fihi ila Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wattaqu, takutlah kamu, yauman, akan satu hari, turja'una fihi, akan dikembalikan padanya, ila Allah, kepada Allah. Itu maknanya, dan akan kami, maka takut mereka itu, dan lagi firman-Nya, dan takut mereka itu akan hari yang kembali kamu padanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengikut Quran, takwa ini makna pertama diartikan sebagai takut. Sebagai takut. Pertamanya maknanya khasyah dan haibah. Khasyah pun takut, haibah pun takut. Tapi khasyah ni takut, dia ada belain sikit daripada haibah. Haibah ni gerun. Khasyah ni takut berlandaskan ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya sahaja yang takut pada Allah itu ialah para ulama. Itu khasyah. Takwa diartikan khasyah, takut, ataupun haibah. Haibah ni gerun. Dia ada tiga. Khauf, khasyah, kemudian haibah. Khauf takut. Orang bagi tahu kita di kampung tu ada harimau. Ada Pelda Lasah. Pelda Lasah ni satu ketika dulu ada harimau makan orang tu. Dia tu peneroka Pelda Lasah. Dia main kampung saya Pulau Pangkong, balik kampung cerita ke orang, dah pergi buat kerja pun bimbang dia tahu. Harimau duduk makan orang dia lah. Kan? Tak-tak dengar-dengar dia balik-balik pergi buat kerja, dia kena faham dia harimau. Mati. Bila kita dengar berita tu, kita pergi tu takut. Kita ikut bimbang, kita takut, perasaan takut tu ada. Itu dipanggil khauf. Khasyah, takut berlandaskan ilmu. Kita faham tentang rimau. Rimau ni kalau ditangkap orang, ditangkap kepala, dia cekak tengkuk macam kucing. Pegang anak ada tu, dia tak, rimau ni dia tangkap tengkuk. Dia akan baham kepala dulu. Kita mengaji tentang rimau, dia punya gigi dia, siung dia. Takut berlandaskan ilmu. Sebab tu Allah kata, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Yang takut pada Allah, kalangan hamba Allah, ialah ulama. Dengan ilmu yang ada, dia takut kat Tuhan. Itu nama khasyah. Haibah tahu haibah? Haibah ni rimau duduk depan kita. Kita duduk sibuk-sibuk, kita rimau. Ada cerita di mana? Di satu Pelda apa? Dekat Jeli lah, Gua Musang, di Kelantan. Ni cerita betul ni. Tahun 99. Cerita tu masyhur. Dia tu peneraka Pelda. Satu hari cuti sekolah, anak dia ikut dia. Ikut dia pergi kerja. Ni nak kebun. Pergi nak kek sawit dan guna lah. Tak-tak dia dengar suara anak dia minta tolong. Tolong. Dia pun pergi. Tengok rimau. Rimau dah gunggung anak dia ni, tengkuk anak dia tu. Dia nak buat apa? Senapang tak ada, apa tak ada. Parang pun tak ada. Tapi nasib baik, dia ni ahli pas.
Dia takbir ya. Allahu Akbar. Dia takbir. Harimau tu terlepas. Budak ni terlepas. Tapi budak tu pengsan dah. Tapi harimau tu tak mau berjalan, duduk tunggu itu. Dia takbir kali kedua. Dia takbir kali dua, harimau tu dah berunduk 2-3 tapak. Akhir sekali, kali ketiga dia takbir dengan sekuat tenaga dia. Dia takbir, harimau pergi terus. Harimau tu kata, aku empat herak lah. Aku pun empat herak lah. Harimau tak kata lah begitu. Tapi nak cerita tu dah terbaik. Kalau dia DAP lah macam mana. Dia pan ke apa. Dah terbaik dia pan. Itu dinamakan haibah. Haibah ni gerun. Harimau duduk depan kita, bercerau ni, puluh-puluh bercerau habis. Itu dipanggil haibah, gerun. Jadi takwa ni makna yang pertama khasyah atau haibah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama dalam Quran. Yang takut kalangan hamba Allah itu ialah ulama. Jadi ayat Quran yang menyatakan takwa itu memberi makna takut. Wa iyaya fattaqun. Wa iyaya, kepada akulah fattaqun, kamu semua takut. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Jangan kamu jual ayat aku dengan harga yang sedikit. Pada akulah hendak kamu bertakwa. Maknanya kepada akulah hendak kamu takut. Wa iyaya fattaqun. Dan kepada akulah hendak kamu takut. Jadi takwa ni artinya takut. Wa qala, dan lagi firman Allah yang lain, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Wattaqu, takut oleh kamu, takwa oleh kamu artinya takut oleh kamu, yauman, iaitu hari. Hari apa? Turja'una fihi ila Allah, dikembalikan semuanya ni kepada Allah. Kita kembali kepada Allah, takutlah hari itu. Hari itu akan dihisab, akan dihitung semua amalan kita. Jadi dua-dua ayat ni menunjukkan bahawa takwa artinya takut. Dan pada kami, kamu takut. Tu ayat yang pertama tu. Wa iyaya fattaqun. Dan lagi firman-Nya, dan takut mereka itu. Takutlah kamu akan hari yang kembali kamu padanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa di sini diartikan sebagai takut. Satu makna. Makna yang kedua, makna taat. Seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang berpercaya, percaya ni beriman lah. Hai segala orang yang percaya, yakni orang beriman, taat kamu akan Allah, akan taat. Makna bertakwa, ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa, artinya taatlah kamu akan Allah dengan sebenar-benar taat. Ya. Kata Ibnu Abbas, taat kamu akan Allah sebenar taat. Ini mengikut tafsiran Ibnu Abbas. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ibnu Abbas kata apa? Ya ayyuhallazina amanu atiullaha haqqa taatih. Hei orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taat. Takwa bermakna ta'ah. Maka dalam ayat ini Ibnu Abbas dalam tafsir dia kata takwa diartikan sebagai taat. Yang ni yang banyak digunakan pakai oleh Tok Khatib ketika berkhutbah.
Saya berpesan kepada tuan-tuan akan bertakwa kepada Allah dengan menjunjung titah perintahnya dan meninggal larangannya. Apa dia? Taatlah. Junjung perintah Allah, tinggal larangan Allah, artinya taatlah. Jadi ayat ini bermaksud takwa itu artinya taat. Kalau orang tanya kata kan, ni jawapan dia daripada sini. Diambil daripada tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Dan lagi kata musannif rahimahullah taala, kata Imam Mujahid. Imam Mujahid ni dia sokong Ibnu Abbas, dia kata apa? Iaitu bahawa taat maka jangan kamu berbuat maksiat. At-taqwa huwa an yuta'a fala yu'sa. Memberi erti bahawa Allah Ta'ala tu ditaati, tidak diderhakai. Taat tak maksiat. Itu makna takwa. Taat tak buat maksiat. Ayu ta'a fala yu'sa. Bahawa Allah ditaati, tidak diderhakai, kata Imam Mujahid. Ya. Dan bahawa kamu menyebut zikir akan dia, maka jangan kamu lupa. Wa yuzkara fala yunsa. Bahawa Allah diingati, disebut, dizikir, diingati. Wala yunsa, tidak dilupai. Tidak lalai, tak lupa. Itu makna takwa. Taat tak derhaka, ingat tak lupa. Gitu. Jangan taat maksiat pun buat. Dua-dua buat, itu bukan takwa. Dia manusia ni, Islam ni ada macam-macam. Yang pertama, apa yang Tuhan suruh dia buat. Yang Tuhan larang, dia tinggal. Ni bagus ya. Ni golongan takwa. Ada setengah pula, dua-dua tak buat. Kan? Dua-dua buat. Dua-dua buat. Tuhan suruh pun dia buat, Tuhan larang pun dia buat. Semayang buat, aurat buka. Subuh kami lagi pakai lebay, baju Melayu. Balik lagi tukar uniform pakai seluar pendek, jogging sampai bawah. Gitu. Tu lepas subuh. Kalau dia pergi Pulau Bangkok, pilot pakai sepeda sampai. Tu je dia kata kat kita pula tu. Takkan nak pakai jubah kan, pilot. Pula lah. Itu satu jenis manusia. Semayang tu buat, maksiat pun buat. Yang setengah lagi pula, dua-dua tak buat. Kan? Tak buat. Tak minum arak, tak berjudi, tak berzina, merokok pun dah, semayang pun dah. Semua dah. Ada satu jenis. Yang bagusnya yang takwa je lah. Yang Tuhan suruh buat, Tuhan larang tinggal. Tu baru betul. Tu baru takwa. Yang lain tu takwa, bukan takwa. Dan bahawa kamu syukur, kata Mujahid lagi, maka jangan kamu kufur. Wa yushkaru fala yukfaru. Bahawa Allah disyukuri dan tidak dikufuri. Sentiasa mensyukuri nikmat Allah. Itulah orang yang bertakwa. Jadi semua ni makna taat, tak derhaka pada Allah. Itu makna takwa. Itu makna yang kedua. Ketiga, ni makna ketiga ni. Yakni melepaskan hati daripada dosa. Inilah iaitu hakikat pada takwa. Yang tiga, melepaskan hati daripada dosa. Dia tak teringin pun nak buat dosa. Tak ada cita-cita, tak ada azam langsung nak buat dosa. Inilah orang yang bertakwa. Jadi bagi kita, mana makna sebenarnya?
Himpun tiga-tiga. Tiga-tiga makna ni kita himpun sebab makna ini main daripada Quran. Yang tiga pun dia akan kemukakan ayat Quran. Tiga-tiga ni semua daripada Quran. Jadi Quran mengajak kita bertakwa dan berkata mentaati perintah Allah, takut pada Allah, memelihara hati kita daripada maksiat. Maka tiga ni kita gabungkan sekali. Barulah kita memiliki yang dikatakan apa itu sebenar-benar at-taqwa. Itu dia. Ya. Tiadakah engkau lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallaha, ya, wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Ini ambil dah. Wa may yuti'illah wa rasulahu, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah, dan takut kepada Allah, ya, wa yattaqihi, dan bertakwa kepada Allah, fa ulaika humul faizun, bermula mereka lah orang yang diberi kejayaan oleh Allah Ta'ala. Kalau berpandukan ayat ini, taat lain, takut lain, takwa pun lain. Kalau tiga-tiga ni satu makna, Tuhan buat satu je lah. Tapi tak. Mula-mula disebut taat, wa may yuti'illah wa rasulahu, siapa ada taat kepada Allah dan Rasul. Wa yakhshallah, siapa yang takut kat Tuhan. Pertama taat, kedua takut. Kan? Wa yattaqihi, dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Fa ulaika humul faizun, maka mereka inilah yang akan diberi kejayaan oleh Allah Ta'ala. Kena ada taat, kena ada takut, kena ada takwa. Ini bermakna takwa ni tinggi lagi pada taat. Takwa ni tinggi lagi daripada takut. Takwa ini artinya memiliki satu hati yang punya azam yang kukuh sebagai benteng antara dia dan antara maksiat. Tiga-tiga ni kita miliki, kita gabung. Maka mereka inilah kata Allah, fa ulaika humul faizun, bermula mereka inilah orang yang akan diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa taat akan Allah dan akan Rasulnya dan takut akan Allah dan takut akan dia. Ni takut yang ketiga ni bukan takut, yang ni takwa. Macam ni, wayat taqihi, makna yang bertakwa. Takut yang kedua ni dipanggil takwa akan dia. Maka mereka itulah orang yang dapat kemenangan. Maka disebut akan taat satu, dan khasyah, kemudian disebut akan takwa. Maka engkau ketahui bahawasanya hakikat takwa makna yang lain daripada taat dan lain daripada khasyah. Jadi kita faham pada ayat ni sudah tentulah makna kata takwa tu lain daripada taat, lain daripada khasyah atau takut. Kalau makna serupa, Tuhan buat satu ya, ni tak lain. Wa may yati'illah wa rasulahu, siapa taat, Tuhan sebut lagi. Wa yakhshallah, takut. Baru wa yattaqi, kemudian baru Tuhan sebut takwa. Ada tiga-tiga ni, fa ulaika humul faizun, maka bermula mereka itulah orang yang akan diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada huraian daripada ayat ini, Imam Ghazali kata sudah tentulah makna takwa lain daripada taat, lain daripada takut,
dia ada makna yang tersendiri. Jadi Imam Ghazali lebih cenderung memberi makna takwa itu iaitu kekuatan yang ada di jiwa dia, azam yang kuat untuk menolak maksiat, menjaga diri dia daripada hampir kepada maksiat. Maka orang bertakwa sama sekali tidak akan mendekatkan dirinya dengan maksiat. Kata Imam Ghazali. Engkau ketahui hakikat makna yang lain bagi taat dan bagi khasyah. Apa makna takwa? Dan iaitu melepaskan bagi hati daripada barang yang kami sebutkan akan dia dahulu. Lepas hati itu tak teringin langsung kan nak buat. Yang ni pemeliharaan Allah lah. Allah pelihara kita. Bila Allah pelihara, Allah jadikan hati kita tak teringin nak buat. Kalau ada kitab Qatrul Qaisiyah, cari satu hadis qudusi. Ada dalam kitab Qatrul Qaisiyah. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Sentiasalah hamba aku yang nak menuntut hampir kepada aku dengan mengerjakan amalan-amalan sunat nawafil hatta uhibbahu, sehingga aku kasih kat dia. Amalan yang membawakan kita hampir kepada Allah ni amalan sunat. Bukan setakat hampir, hatta uhibbahu, sehingga aku sayang kat dia, kasih kat dia. Dan apabila Allah kasihkan kamu, maka kamu akan memegang dengan tangan Tuhan. Kamu akan berjalan dengan kaki Tuhan. Kamu akan melihat dengan penglihatan Tuhan. Ulama tafsir kata bahawasanya ketika itu perjalanan kaki kita Tuhan pelihara, tangan kita Tuhan pelihara, mata kita, telinga kita, seluruh anggota kita Allah pelihara. Allah pelihara sehingga kita tak teringin nak buat benda yang maksiat. Mata tak teringin nak tengok maksiat, kaki tak teringin berjalan tempat maksiat. Sebab apa? Dia milik sifat takwa yang mendapat pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Sampai dia tak buat dosa. Adakah dia maksum? Dia bukan maksum, dia mahfuz. Orang ini terpelihara daripada dosa, Tuhan pelihara dia. Bukan mahfuz kok senar tu. Yang tu apa? Itu mahfuz tu tak jadilah. Dia tak kandak petai lah. Yang tu tak jadi kerja lah. Ni mahfuz ni orang yang dipelihara oleh Allah. Dia bukan maksum, dia pelihara. Sebab dia banyak buat amalan sunat, dia mendekatkan diri kepada Allah, Allah sayang kat dia, maka dengan kasih sayang Allah, Allah pelihara dia daripada dosa. Itu dia. Ya. Maka kata musannif rahimahullah taala 43 44. Kemudian kata mereka itu, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Sallallahu ala khairi khalqihi
Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.